Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada malam ini, dan insya-Allah seperti mana biasa pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan perubatan Islam, dan kita masih lagi dalam satu tajuk ataupun dalam satu bab cerita berkenaan dengan zakah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You sihat you sana? Ni kawan lama ni, tuan-tuan, sahabat baik saya ni. Sebab mendengar lagu-lagu teringat akan kisah diri ni juga kawanku. Semoga memudahkan urusan dunia akhirat buat guru sahabat dan kawan kenalanku. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur yang pertama sekali sebab Allah beri nikmat sihat tubuh badan. Syukur juga Allah beri nikmat kesihatan. Syukur juga Allah beri nikmat kita masih lagi boleh bernyawa, masih lagi boleh bernafas, masih lagi boleh berjalan, masih lagi Allah kurniakan fikiran akal yang waras, sehingga ke malam ini, sehingga ke hari ini kita masih lagi boleh bernafas, tuan-tuan. Dan yang paling penting ialah kita sihat. Rezeki Allah yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak terhitung banyaknya ialah rezeki nikmat kesihatan tubuh badan. Bila mana Allah bagi rezeki yang ini, kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat pelbagai bila ada nikmat sihat. Namun bila mana Allah tarik sedikit nikmat kesihatan tu tadi, tuan-tuan, bila Allah tarik mana Allah sayang kita, bila Allah tarik mana Allah nak uji kita, kita boleh tempuh ataupun tidak, kita boleh lalui ataupun tidak, tuan-tuan. Ia bergantung kepada kita sendirilah, tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ini terus kita cerita saja. Dan semalam minta maaf lah saya tak boleh nak duduk setempat sebab ada rawatan semalam. Dan sebenarnya malam ni pun ada juga, jadi agak jauh sedikit, tuan-tuan. Jadi saya semalam saya tolak lah, saya kata sebab jauh, sebab nak masuk kampung, tuan-tuan. Masuk kampung, saya terpaksa masuk kampung. Dan bukan kena tak masuk kampung tu, tuan-tuan, tidak, saya pun kampung juga, tapi nak cari rumah. Nak cari rumah masalah sedikit, tuan-tuan. Kalau di taman tu kita dapat nombor jalan, nombor rumah kita boleh jumpa walaupun tak tepat, tuan-tuan. Dapat nombor jalan pun tak apa dah. Ini kita tahu jalan. Tapi saya tadi saya tanya tiang lampu berapa, dia kata ada tiang lampu rumah saya warna-warni ni. Nanya, tuan-tuan. Nak mencari malam mana ada nampak, tuan-tuan, cat warna apa, tuan-tuan. Nak tengok tiang lampu pun tak apa nampak nombor, tuan-tuan, kalau malam-malam ni. Jadi saya kata besoklah buat rawatan besok. Jadi petang besok baru saya pergi buat rawatan. Sama juga yang ni kes orang tua juga, tuan-tuan. Kes orang tua juga, insya-Allah mungkin petang besok baru saya pergi buat rawatan. Sebab pagi besok saya ada temu janji lain. Sekarang ni saya tak ambil banyak lah, tuan-tuan. Sikit-sikit dah, sikit-sikit. Ambil pagi sikit, petang sikit, pagi sikit, petang sikit. Ada setiap hari ada je rawatan sekarang ni, tuan-tuan. Cuma saya tak ambil macam biasa lah. Macam biasa tu kadang-kadang 10 hingga 15 orang satu hari, tuan-tuan. Cuma ni saya ambil biasa je, tuan-tuan. Makna ambil dalam 3-4 orang je, tuan-tuan. Dan tengok kalau rumah pun 2-3 buah rumah je sehari. Dari satu pergerakan kita agak terbatas sedikit, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, kita tengok kita punya tajuk masih lagi dalam fakta. Masih lagi cerita berkenaan dengan fakta-fakta berkaitan dengan zakah, tuan-tuan. Fakta berkaitan dengan zakah. Jadi seperti mana biasa, tuan-tuan, bila berkaitan dengan gangguan, tuan-tuan, bila berkaitan dengan gangguan ni, tuan-tuan, yang paling utama ialah amalan. Amalan kita. Apa yang boleh kita buat untuk kita bentengi diri kita, kita kena kuatkan diri kita. Kita tak boleh tengok musuh kita kuat. Kita kena persiapkan diri, kita kena kuatkan diri kita. Baru kita boleh lawan, baru kita boleh cegah.
Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekadar pergi buat rawatan, balik tuan-tuan duduk saja tak buat, memanglah tuan-tuan. Memanglah tuan-tuan dia akan datang balik tuan-tuan rawatan, terutama berkaitan dengan saka. Sebab awal-awal kita bincang beberapa hari lepas tuan-tuan. Beberapa hari lepas awal masuk bab saka, kita dah bagi tahu saka ni tuan-tuan antara rawatan yang agak susah untuk kita tangani, agak berat sedikit untuk kita tangani berkaitan saka. Kecuali dengan kaedah saya selalu bagi tahulah tuan-tuan. Saya tak tahu kaedah orang lain, tu kaedah biasa saya buat tuan-tuan. Kaedah saya buat itulah yang paling mudah setakat hari ni yang saya jumpa tuan-tuan. Dan biasanya dia tidak akan ganggu lagi lah. Ada yang ganggu semula tapi tak banyak lah. Peratusan dia tu sangat rendah. Sangat rendah tuan-tuan peratusan dia biasanya. Dan kalau kita rawat dan tak habis tuan-tuan, bila tak habis, peratusan untuk dia ganggu semula kita tu sangat tinggi tuan-tuan. Sangat tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini kita masih lagi cerita berkenaan dengan fakta saka. Semalam pun saya kongsi 1-2 tips tuan-tuan. Sebelum masa pergi pun saya kongsi, masa balik pun saya kongsi, iaitu pencegahan. Pencegahan tuan-tuan. Jadi bila pencegahan tuan-tuan, pencegahan yang paling penting untuk kita bantu rawat diri sendiri. Lakukan, buatlah amalan-amalan yang saya selalu bagi tahu, macam wuduk tuan-tuan. Malam ni saya ulang. Wuduk, sentiasa wuduk. Wuduk antara benda yang cukup hebat, antara benteng yang cukup hebat tuan-tuan. Kita berwuduk. Berwuduk itu antaranya. Apa lagi tuan-tuan? Mengamalkan 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dengan kita membaca 3 kul ni sebanyak 3 kali. Ada 2 waktu yang kita buat. Yang pertama selepas subuh, yang kedua sebelum tidur malam. 2 waktu ni saja yang kita buat tuan-tuan untuk 3 kul. Tuan-tuan, cara kaedah buat dia tuan-tuan, tuan-tuan baca kul wallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dah baca ketiga-tiganya tuan-tuan, tiup pada tapak tangan ni sampai habis. Kemudian sapu daripada kepala, bawa turun sampai hujung kaki. Mana yang sampai lah, mana yang sampai tuan-tuan. Tapi tolak sampai ke hujung kaki. Daripada atas tolak ke bawah tuan-tuan. Ada juga lagi kalau kaedah perubatan tuan-tuan. Contoh dia baca Yasin ayat 9. Dia ambil ayat 9 daripada surah Yasin. Antara kadang-kadang dia beriktikad ataupun dia apa? Dia buat isyarat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ni kaedah dia tuan-tuan. Ambil takis, buang saka biasanya cas sangat mahal. Bergantung pada pengamal perubatan itu sendiri. Bergantung pada pengamal perubatan. Kalau saya cas atas dasar jarak daripada pusat rawatan. Kalau kita buat rawatan yang jauh, memang mahal lah tuan-tuan. Memang mahal. Saya tak nafikan. Memang mahal kalau rawatan yang jauh. Sebab rawatan saka ni kita kena berdepan tuan-tuan. Kita kena berdepan. Dan kita biasa ni kalau betul rawatan saka ni, saya tak syorkan pesakit datang ke pusat rawatan. Tuan-tuan, saya tak syorkan pesakit datang pusat rawatan. Biasanya tuan-tuan, carilah mana-mana perawat, jemput perawat pergi ke rumah. Memang bayaran agak mahal sedikit. Agak mahal sedikit. Dan mungkin ada yang mahal banyak tuan-tuan. Memang tak dinafikan. Kadang-kadang ada orang yang ambil kesempatan tuan-tuan. Ambil takis kata buang saka biasanya cas sangat mahal. Bergantung kepada pengamal perubatan itu sendiri. Ada setengah ni ambil, memang saya tak nafikan. Ada yang mahal sampai 5-6 ribu, 7-8 ribu, 9-10 ribu pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan, kita boleh buat pilihan. Tuan-tuan boleh buat pilihan. Kalau tuan-tuan pergi kat dia, dia kata, oh saya kalau saya buang saka 10 ribu, nak buka pintu saja 3 ribu. Tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan, saya buat contoh. Tuan-tuan, kalau kita rasa mahal, tuan-tuan cari. Hubungi kawan-kawan lain, cuba tanya tuan-tuan. Survey kat internet. Sekarang banyak tuan-tuan Google, cari di internet. Pusat Rawatan Islam near me, berhampiran saya. Pusat Rawatan Islam berhampiran. Telefon 2-3 orang pengamal perubatan atau lebih tuan-tuan untuk kita ketahui. Tanya. Lebih baik tanya tuan-tuan. Kalau berkaitan saka lebih baik saya syorkan tuan-tuan tanya. Memang saya tak nafikan kadang-kadang ambil mahal. Saya pernah jumpa orang buat aduan tuan-tuan. Orang buat aduan. Saya pernah jumpa
orang yang buat rawatan tadi sanggup bergadai tanah sebab yang peramal perubatan tadi dia minta sampai lebih daripada 50,000 tuan-tuan. Wallah alam lah, wallah alam tuan-tuan. Tapi ini yang sampai ke pengetahuan saya, sampai ke telinga saya dengar sendirilah daripada pesakit tuan-tuan. Dia cerita gini. Saya kata tak apalah, benda dah jadi dah. Sepatutnya dia survey dulu. Tuan-tuan. Kalau saya tuan-tuan, ni saya cerita saya tuan-tuan, kalau ke pusat rawatan saya tuan-tuan, atau pusat rawatan saya, biasanya saya akan ambil RM50. RM50 tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok keadaan dia macam mana. RM50 tuan-tuan. Tengok keadaan dia. Kadang-kadang RM50 tu bagi balik pun ada tuan-tuan. Bagi balik pun ada. Tengok keadaan dia. Cuma kita ada rate dia. RM50 kebiasaannya. Air lain lah, air lain dengan ubat-ubatan pun semua lain. Kalau keluar daripada pusat rawatan, biasanya kalau saya di dalam kawasan Batu Pahat lah, kawasan yang tak jauh dari rumah, di area bandar, kampung dekat-dekat yang lebih kurang dalam radius 10 km lah kot. Radius lebih kurang gitulah. Saya ambil lebih kurang dalam 150 hingga ke 200 tuan-tuan. Saya akan ambil sebab saya akan tinggalkan pusat rawatan. Biasa bila kita pergi buat rawatan di rumah, dia tidak akan makan masa yang sekejap. Dia akan ambil masa yang lama, tuan-tuan. Akan ambil masa yang lama sedikit. Paling-paling tidak busuk-busuk sejam setengah lah, tuan-tuan. Sejam setengah tu paling busuk lah, tuan-tuan. Paling cepat lah, tuan-tuan, sejam setengah. Kadang-kadang sampai 3 jam sebuah rumah, tuan-tuan. Sebuah rumah. Jadi kita tinggalkan pusat rawatan, kita cancelkan pesakit-pesakit nak datang. Kemudian jarak perjalanan kita, biasanya saya dekat saya ambil lebih kurang tu lah, tuan-tuan. Bila dia jauh sedikit, saya ambil tinggi sedikit lagi. Melibatkan rentas negeri, lagi saya ambil tinggi, tuan-tuan. Sebab rentas negeri dengan duit minyak, duit tol, saya akan kira semua, tuan-tuan. Lebih baik saya bergaduh awal-awal, tuan-tuan. Lebih baik bergaduh awal-awal. Sebab tu kebanyakan pesakit yang mana daripada luar dan daripada jauh, saya akan suggestkan, kalau dia kata, Ustaz saya daripada sini, biasa saya suggestkan, dia kata cuba cari pusat rawatan dekat dulu. Cuba cari dulu, tengok. Buat rawatan dulu macam mana keadaannya. Tapi ada setengah orang dia kata, Ustaz saya dah jenuh dah buat rawatan sini. Saya kata cuba yang jauh sikit. Jangan dekat saja, yang jauh-jauh sikit. Lepas tu ada yang jemput kita pergilah, tuan-tuan. Cuma biasanya saya akan suggest untuk yang dekat-dekat dengan dia dulu. Sebab saya bagi tahu perjalanan jarak saya dengan dia tu berapa lama. Biasa saya akan bagi tahu, tuan-tuan. Contoh ke Pantai Timur. Ramai pengamal Parti Islam di Pantai Timur pun sangat ramai, tuan-tuan. Persatuan perubatan pun sangat ramai. Biasa saya akan suggest sana dulu. Tapi kalau dia kata, Ustaz saya dah cuba dah beberapa orang, tapi kalau boleh nak Ustaz datang. Tak apalah, saya kata sembuh tu milik Allah. Allah yang sembuhkan kita. Cuma kadang-kadang bila kita ikhtiar kita pergi, tuan-tuan, dengan asbab tu tadi dia boleh sihat sebab kita ikhtiar pergi, tuan-tuan. Itu saja. Kadang-kadang doa sama saja, tuan-tuan. Orang yang terinaya, orang yang diinaya lebih mustajab doa dia, tuan-tuan. Doa dia lebih mustajab, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, kita ambil takis tak juga, tuan-tuan. Mahal tak apa, jangan kita kata oh tak apa mahal aku nak bayar juga, tak, jangan. Tengok keadaan bagaimana. Sebab kadang-kadang ada orang ambil kesempatan, tak semua, tuan-tuan, tapi kadang-kadang ada orang ambil kesempatan. Ini yang kita cuba tengoklah, tuan-tuan, tengok keadaan. Sebab tu saya kata bila kita berurusan dengan seseorang untuk melakukan perubatan, jangan tengok pada seorang, tapi kontak beberapa orang dan tanya terus rate harga dia. Tanya yuran ke, tanya fidyah ke. Kadang-kadang ada yang sebut fidyah, ada yang sebut yuran. Sama dia, tuan-tuan. Benda tu sama, tuan-tuan. Saya kalau perjalanan jauh memang saya letak harga sedikit sebab kadang-kadang saya perlu bermalam. Kadang-kadang saya perlu ulang 2-3 kali buat rawatan tempat dia. Ada yang kadang kita tak boleh bermalam, kita berulang alik. Ada saya berulang alik, tuan-tuan, 2 hari sekali. 2 hari sekali saya ulang alik ke Pantai Timur. Buat rawatan semalam, balik sekejap, selesai urusan sini, patah balik, tuan-tuan. Ada yang begitu, tuan-tuan. Dan kalau di KL tu biasalah, tuan-tuan, ulang alik ke KL tu dah biasa sangat. Kadang-kadang sampai ke rumah belum sempat masuk dalam pagar lagi, tuan-tuan. Kereta belum sempat parking, orang telefon nak segera. Saya kata carilah, saya baru balik dari KL, saya baru sampai rumah, belum masuk dalam rumah lagi. Tapi kata tak, Ustaz, kalau boleh nak Ustaz datang sini, ya Allah Akbar. Patah balik, tuan-tuan, patah balik. Tu biasa, tuan-tuan. Itu biasa.
Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah, saya lebih suka betul terang. Kalau dia tanya ustaz berapa, okey saya akan bagi tahu ni rate dia, rate. Kita ada dia punya rate dia lah tuan-tuan, mengikut jarak lah tuan-tuan. Biasa mengikut jarak. Dan saya kalau orang datang tuan-tuan, orang datang biasa RM50, tapi kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita tak ikut lah bagi berapa pun. Biasanya saya banyak ikut lah bagi berapa pun tuan-tuan. Ikutlah, saya kata biasa. Tapi orang memang dah biasa sangat bagi RM50 tuan-tuan. Dah biasa sangat dah. Dan ada yang RM10 pun ada, RM5 pun ada. Saya ambil ya tuan-tuan. Saya ambil. Orang bagi, orang sedekah kita ambil tuan-tuan. Orang bayar. Kadang-kadang kita tak nak ambil pun, tapi dia sedekah juga. Dia kata tak. Sebab kita nak, kadang-kadang dia nak keberkatan tuan-tuan. Dia kata percuma ni tak mau, dia nak bagi juga walaupun RM5 tuan-tuan. Jadi kita ambil, simpan tuan-tuan. Ambil, simpan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab kalau dalam jarak yang jauh tuan-tuan, kalau jarak jauh saya akan letakkan harga. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bila kita cerita ikhlas ni tuan-tuan, antara kita dengan Allah. Ikhlas ni benda kita tak boleh nak cerita. Kita tak boleh nak tunjukkan ikhlas tu macam mana tuan-tuan. Tak boleh nak tunjuk, tak boleh ikhlas. Umpama dia tuan-tuan, ikhlas ni tuan-tuan. Seekor semut hitam duduk di bawah songkok. Di bawah songkok. Di dalam bilik yang gelap. Di dalam rumah yang tidak ada elektrik. Di tengah malam gelap gelita. Itu cerita tuan-tuan. Ikhlas antara kita dengan Allah tuan-tuan. Antara kita dengan Allah ikhlas. Kadang-kadang orang bertikai, ustaz bukan kau ikhlas je kau gini. Saya kata ikhlas kalau datang rumah, tuan-tuan nak cerita ikhlas, mainlah tak apa. Tapi bila saya keluar daripada rumah saya nak pergi ke sesuatu tempat yang perlu dituju tuan-tuan, saya akan terus letakkan yuran dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita tak mau bila kita pergi dah ikhlas, balik-balik kan kita ngumpat. Saya tak mau yang tu tuan-tuan. Saya tak mau. Lebih baik kita gaduh awal-awal. Gaduh awal. Jadi tak jadi tak apa. Saya kata. Kalau jadi tak jadi tak apa tuan-tuan. Sebab yang ni kadang-kadang kita perlu terangkan kepada pesakit tuan-tuan supaya mereka rasa tak terinaya. Supaya mereka rasa tak tertipu. Kita bagi tahu awal-awal. Saya kata puan kalau saya ambil 500 boleh? Jarak dia gini-gini. Dia kata ustaz boleh tak ada masalah. Kita pergi tuan-tuan. Kita pergi. Kalau kata ustaz boleh kurang ke? Boleh. Saya kata pergilah berapa puan nak bayar. Tapi janganlah dia bayar 50 tuan-tuan. Itu yang kes dia tuan-tuan. Ikhlas jadi hilang tuan-tuan. Ikhlas tu jadi hilang. Kita pergi ikhlas dah tuan-tuan. Dah buat rawatan ikhlas. Tiba-tiba bila kita kata ikutlah tuan-tuan. Jarak perjalanan katakanlah 2 jam pergi 2 jam balik. 2 jam pergi 2 jam balik. Saya tak cerita jarak. Saya cerita jauh dia lah. Tuan-tuan boleh imagine lah 2 jam perjalanan tu berapa jarak dia tuan-tuan. Jarak dia berapa? 2 jam perjalanan pergi 2 jam perjalanan balik. Kita buat rawatan dia 2 jam. Kumpul semua sekali lebih kurang 6 jam lah tuan-tuan. 6 jam. Kita pergi buat rawatan seluruh ahli keluarga. Ada 5-6 orang kita buat rawatan. Dan pagar rumah sekali. Kadang-kadang dia minta untuk pagar rumah. Kita ikhtiarlah dengan pagar rumah tu sekali tuan-tuan. Okey Ustaz, ni hadiah daripada kami. Terima kasih banyak-banyak datang. Masuk dalam kereta, jalan. Buka-buka, tengok dia bagi RM30 tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata, sebab tu saya suka cerita awal-awal. Gaduh awal-awal tak apa. Biasanya kalau gini, saya ambil banyak ni. Kalau dia kata, Ustaz, boleh tak kalau saya minta banyak ni? Saya kata, boleh, tak ada masalah. Kena dengan lepas duit minyak kita pergi balik pun dah okey dah tuan-tuan sebenarnya. Lepas duit minyak kita pergi balik pun tak apa dah. Sebab saya pengalaman kawan-kawan pun ramai, pengalaman saya sendiri pun ada tuan-tuan. Pengalaman saya sendiri, tapi ada satu yang saya tak boleh lupa sampai hari ni tuan-tuan. Yang saya tak boleh lupa sampai hari ni tuan-tuan, seronok dalam perubatan ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi musim royan. Bila buat rawatan pergi musim royan, tuan-tuan insya-Allah bonek kereta kita akan penuh dengan royan. 1 bakul 2 bakul tentu dah tuan-tuan. Makan jangan cerita lah tuan-tuan, makan jangan cerita. Kalau pi dia tadi kebun dia tokek kebun pisang tuan-tuan. Balik dia kan siap lah dengan pisang tanduk, ada pisang retali, ada pisang batu ada tuan-tuan. Saya panggil pisang batu. Orang panggil pisang apa? Saya panggil pisang batu tuan-tuan. Kalau dia tokek pisang. Kalau dia tokek, tapi kalau tokek buah pinang tak lah tuan-tuan. Kalau tokek buah-buahan tuan-tuan, dia jual buah contoh dia. Banyaklah buah tuan-tuan, dapat je lah tuan-tuan. Yang seronoknya tuan-tuan, yang seronok sekali bila pergi musim buah durian. Sangat seronok saya pergi tuan-tuan. Nak kalau sebelah Pahang sana tuan-tuan, durian sedap tuan-tuan. InsyaAllah dapat tuan-tuan, dapat dalam bonek kereta, dapat makan situ pun dapat tuan-tuan.
Yang seronoknya dalam perubatan ni kita jumpa pelbagai jenis orang. Dan ada satu kenangan yang ni bukan dia tidak jadi pada saya, tetapi terjadi pada kawan-kawan saya, tuan-tuan. Mereka buat rawatan duduk di KL. Masa tu saya pun duduk di KL, tuan-tuan. Pisang abu dia, pisang kebatu dia. Ini bahasa orang Tara, tuan-tuan. Kalau belah Johor dia panggil pisang lain, tuan-tuan. Pisang apa? Saya lupa orang nak sebut. Pisang kepuk apa orang Montang? Tanya orang Montang, tuan-tuan. Dia bagi pisang lain, tuan. Mula-mula saja saya kata, "Dak, ni pisang kebatu ni." Kata, "Dak, bukan pisang kebatu pisang ni, pisang kebatu." Pisang kebatu. Saya kampung pergi ke pisang kebatu, tuan-tuan. Pisang abu, pisang kebatu sama, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, satu ketika tuan-tuan, kawan-kawan saya dijemput untuk buat rawatan daripada KL ke Melaka, tuan-tuan. Daripada KL ke Melaka. Kes dia, tuan-tuan. Kes samalah, ada gangguan masalah. Dia kata nak buat rawatan satu family, lebih kurang ada 7 orang pesakit, dan buat pagar rumah sekali lah. Dia kata ramai ni, kena bawa 2-3 orang lah kot. Dia pun datanglah daripada KL, tuan-tuan. Daripada KL mari ke Melaka, tuan-tuan. Bawa 3 orang. Dia dengan 3 orang kawan-kawan lah, tuan-tuan. Bawa sampai ke Melaka, buatlah rawatan, tuan-tuan. Buat rawatan gedebuk semua siap, tuan-tuan. Pun balik, dapatlah ni Ustaz, sagu hati daripada kita orang, ikhlas daripada kita orang, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selamat pergi, selamat balik perjalanan Ustaz, mudah-mudahan insya-Allah. Bila masuk dalam kereta, lepas betul, tuan-tuan, apakah buka, tuan-tuan, buka dapat satu sampul, dia pun buka. Bila buka ni dia tanya, "Makcik tu ada bagi kahang tak?" Dia tanya. "Orang tu ada bagi kahang tak?" "Tak ada." Dia kata, "Tak ada." Kawan kata seorang lagi, "Tak ada." "Kahang ada bagi tak?" "Tak ada." Dia bagi satu sampul ni lah. Satu sampul ni lah. Dia pun keluar lah. "Hang sekeping, aku sekeping, kau sekeping." Bahasa macam do re mi ni. Satu untuk do, satu untuk re, satu untuk mi. Do re mi, tuan-tuan. Tuan-tuan agak berapa? Berapa ratus yang dia bagi? Atau berapa ribu yang dia bagi, tuan-tuan? Agak-agak lah, tuan-tuan. Agak-agak. Berapa yang dia bagi, tuan-tuan? Berapa yang dia bagi? Agak-agak, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada dia bagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki dia orang lah, rezeki dia orang. Pesakit tadi bagi RM30, tuan-tuan. Pesakit tadi bagi RM30 daripada KL mai ke Melaka. Saya tak kata Melaka tak bagus, tak, tuan-tuan. Tapi kebetulan depa kena, tuan-tuan. Depa kena, tuan-tuan. RM30 kongsi 3 orang, tuan-tuan. RM30 kongsi 3 orang, berhenti tepi highway, bayar makan habis, tuan-tuan. Berarti saya kata kadang-kadang, tuan-tuan, tuan-tuan, bukan 1K. 1K. Alhamdulillah kalau 1K seorang, tuan-tuan. Tapi dapat RM10 seorang, tuan-tuan. RM10 seorang. Sebab tu saya kata, dalam perubatan ni, kalau saya tanya saya akan terus sebut. Saya akan terus, okey, kalau rumah saya ke sini, berapa? Lebih baik kita gaduh awal-awal, tuan-tuan, supaya kita buat rawatan pun kita ikhlas. Ikhlas antara kita dengan Allah. Bayaran tu dah memang hak kita. Kita bagi servis, tuan-tuan. Kita bagi servis. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Saya selalu cerita ini, tuan-tuan. Kadang-kadang kelas pun saya cerita. Supaya, tuan-tuan, supaya bila mana kita buat tu tadi, kita dah ikhlas. Jangan kita duk ungkit lagi, tuan-tuan. Tapi bila mana buka sampul tengok hal tu, kita akan rasa macam, Allah Akbar, kenapa lah macam ni? Bukan rezeki kita. Kita anggap bukan rezeki lah, tuan-tuan. Tapi dia jadi satu bahan ungkitan lah, tuan-tuan. Jadi ada ikhlas lagi, tuan-tuan. Agak-agak tak ada dah, tuan-tuan. Hilang dah keikhlasan tu tadi, tuan-tuan. Hilang dah. Ini berkaitan dengan rawatan, tuan-tuan. Tapi kalau macam ceramah ni, memang tak masalah, tuan-tuan. Ceramah biasa, tuan-tuan. Ceramah boleh kita buat kuliah, buat apa, tuan-tuan. Itu biasa. Memang kita ikhlas sungguh sebab kita kongsi ilmu, tuan-tuan. Kita kongsi ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca kita punya kitab. Ini sebagai penerangan, tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kalau kata nak pergi buat rawatan, nak minta perawat datang rumah, tuan-tuan tanya dulu. Jangan terus dia sampai rumah, habis rawatan, tiba-tiba dia kata 3,000. Tuan-tuan terduduk dengan 3,000. Ni zaman PKP pula, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Zaman PKP pula, tuan-tuan. Bagi orang yang berada, mungkin mereka kecil lah 3,000, tuan-tuan. Tapi bagi kita yang golongan 40, B40, tuan-tuan, saya rasa bila nak 3,000, tuan-tuan, nak kumpul kadang-kadang 2 bulan gaji, tuan-tuan. Ada yang 2 bulan gaji punya, tuan-tuan. Mungkin gaji dah 1,500 kata 2,000 sebulan, tuan-tuan. Kena kumpul 2 bulan gaji baru boleh buat rawatan.
Lebih baik tanya awal-awal tuan-tuan. Sebelum jemput perawat datang ke rumah, tanya biasanya berapa yuran ustaz. Tanya biasanya berapa yuran tok ni datang sini ni. Tanya tuan-tuan. Supaya tidak berlaku terkejut. Tuan-tuan jadi terkejut bila dia letak harga. Rawatan dah buat dah. Nak tak nak kena bayar tuan-tuan. Itu yang kadang buka gelang. Jual tanah pun ada tuan-tuan. Jual tanah pun ada. Nak perawat tadi dia ugut pula. Ni kalau cik tak teruskan rawatan ni, nanti mungkin saya tak datang lagi dan makcik pun mungkin akan teruk lagi lah lepas ni. Dengar teruk lagi lepas ni tuan-tuan. Makcik tu cari jalan tuan-tuan. Bayar tuan-tuan, bayar. Sampai 70,000 pun ada tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Yang ada ambil kesempatan tuan-tuan. Jadi hati-hatilah, hati-hati tuan. Sebab tu saya kata, nak rawatan tanya dulu. Tak kira lah nak buat rawatan apa pun, paling mudah. Nak buat rawatan apa pun terpulang tuan-tuan. Tapi tanya berapa yuran dia, berapa perlu dibayar. Kadang-kadang dia pun tak mau sebut yuran, dia pun nak sebut fidyah, apa-apalah tuan-tuan. Benda sama je tuan-tuan, benda sama je. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah, balik semula kepada bahagian sakar tadi tuan-tuan. Pastikan kita buat benteng diri. Itu yang paling utama, pencegahan. Mencegah lebih baik daripada merawat tuan-tuan. Lebih baik cegah daripada rawat tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan, ambil ayat yang muktabar daripada Al-Quran. Ambil zikir-zikir daripada Al-Quran. Kita baca, jangan harapkan apa-apa. Kita baca tu kerana Allah. Mungkin dengan asbab kita baca zikir tu tadi, Allah beri penyembuhan kepada kita tuan-tuan. Dengan asbab kita baca banyak, bila kita baca sikit, tak nampak. Ini macam saya duduk dalam FB ya tuan-tuan. Bila kita buat sekali, mana ada orang nampak sangat tuan-tuan. Tapi ni bila saya dah sebulan lebih tuan-tuan kita bersiaran, adalah tuan-tuan yang menonton di sini. Jadi kita selalu bercakap. Bila kita selalu orang akan nampak. Sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita selalu minta, lama-lama Allah nampak, oh apa dia minta, aku belum bagi lagi. Allah bagilah tuan-tuan. Allah bagi tuan-tuan. Begitu kaedah dia tuan-tuan. Kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun Allah kata tak bagi sihat dengan segera, kita nak baca zikir ni jenuh dah setahun dah baca zikir, tak siasat. Tapi jangan putus asa lah. Sebab zikir ni kita kadang-kadang walaupun tak menyembuhkan kita, at least kita akan dapat pahala. Kita dapat pahala tuan-tuan. Kita baca ayat Quran ni dapat pahala. Saya selalu cakap kalau kata zikir tuan-tuan, ada setengah zikir yang perlu dibuat setiap kali selepas sembahyang. Sebelum bangun, zikirkan sikit dah tuan-tuan. Kita bagi sikit. Kadang-kadang kita pesan begini. Kenapa tuan-tuan? Ini yang kita konsep dakwah. Dakwah dalam perubatan tuan-tuan. Orang nak sihat ni dia lain sikit tuan-tuan. Orang yang betul-betul nak sihat, dia lain sedikit. Dia tak macam orang main-main. Orang yang betul-betul nak sihat, dia akan buat tuan-tuan. Dia akan buat. Biasa saya akan pesan. Kita akan pesan. Biasa perubatan Islam begitulah tuan-tuan. Dia akan pesan. Zikir ni kena buat lepas semayang. Lepas semayang baru boleh buat. Itu Ustaz kalau tak boleh sembahyang. Kalau perempuan yang Allah bagi cuti, excuse, boleh buat. Tapi kalau orang lelaki, tidak ada dakwa-dakwi, wajib sembahyang dulu. Lepas sembahyang baru buat zikir ni. Tapi tak perlu buat banyak pun, 7 je. Tapi syarat sembahyang dulu. Dia sembahyang tak tuan-tuan? Dia akan sembahyang. Untuk bagi betul-betul nak sihat, dia akan sembahyang. Walaupun dia sembahyang tadi kerana nak sihat tuan-tuan, tak apa. Tapi paling-paling tidak tuan-tuan, dia dah laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang Islam. Sihat Allah yang bagi. Bukan kita bagi, kita saja suggestkan dia. Cuba buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Nanti kalau dia buat dengan keikhlasan, betul-betul dia buat, Allah akan bagi kesihatan kepada dia tuan-tuan. Ini yang kita kata konsep dakwah dalam perubatan Islam tuan-tuan. Yang tak berapa nampak. Begitu juga kita minta pesakit supaya amalkan. Saya tak akan minta dia amal banyak ayat tuan-tuan. Sebab banyak ayat ni tuan-tuan, nanti kita akan jadi fed up. Kita akan jadi fed up tuan-tuan. Kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan derita sedikit, Allah sedang uji kita tuan-tuan. Allah sedang uji kita dalam keadaan sakit tuan-tuan. Tiba-tiba bila pergi pusat rawatan, dia bagi 2 lai kertas. Dia kata, ni balik ni tolong amalkan makcik ni, ada 2 lai kertas ni, yang ni wajib amal pagi petang. Telan Aliu makcik tadi tuan-tuan. Telan Aliu tengok penuh nak baca zikir tuan-tuan. Bagus dah tuan-tuan, bagus. Tapi tuan-tuan, minggu pertama dia buat, minggu kedua dia buat, minggu ketiga dia celah-celup lah. Bukan hari-hari dah. Dia dah cuba skip lah. Masuk sebulan lebih tuan-tuan, dia tutup lah. Dia tutup, dia letak atas almari. Suci dalam debu tuan-tuan. Kertas tadi suci, elok dah tuan-tuan, tapi berdebu atas sebab dah tak usik tuan-tuan.
Fed up, tuan-tuan. Sebab banyak. Betul, tuan-tuan. Betul. Bila mana kita dalam keadaan derita, lagi banyak kita minta dengan Allah SWT, lagi cepat Allah bagi, tuan-tuan. Tapi ada sesetengah pesakit kadang-kadang dia tak boleh. Dia tak boleh nak ambil banyak, tuan-tuan. Jadi jalan terbaik, tuan-tuan, cari 1 ataupun 2 ayat, tuan-tuan. Saya akan bagi 1 atau 2 ayat, tuan-tuan, biasanya, tuan-tuan. Saya akan bagi pada pesakit 1 atau 2 ayat saja, ataupun biasa saya bagi 1 saja. Kemudian saya tanya, biasa dah amalkan apa? Dia kata dia bacalah ayat ni, okey. Yang tu teruskan, boleh tak saya tambah 1 lagi? Kalau tidak membebankan. Sebab dia kata yang tu dia kena buat lepas sembahyang. Setiap kali lepas sembahyang, perawat sebelum ni pesan, suruh amal setiap kali lepas sembahyang 10 kali contoh. Saya kata boleh tak saya tambah 1 lagi? Saya tanya dulu, tuan-tuan, boleh tak saya tambah 1 lagi, minta cepat sikit, supaya Allah dengar kita, supaya Allah nampak kita. Sebab banyak sikit kita buat, bagi Allah nampak. Dia kata boleh lah Ustaz. Ayat apa? Saya bagi ayat 1 ayat ringkas pendek macam doa Nabi Yunus. Itu selalu saya bagi, tuan. Doa Nabi Allah Yunus dalam perut ikan. Aduh, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni ayat ni, tuan. Yang saya selalu bagi kepada pesakit, tuan. Cuma bacaan dia tu banyak sedikit. Banyak sedikit, tuan. Dan saya tak syaratkan dia supaya duduk atas tikar. Duduk baca tak boleh buat apa-apa, tak, tuan-tuan. Saya tak syaratkan demikian. Tapi kalau dia berkehendak betul-betul, dia buat macam tu, lagi bagus lah, tuan-tuan, lagi bagus. Cuma bila mana kita nak dia sentiasa zikir, tuan-tuan, saya kata buat bila-bila masa. Zikir ni boleh buat bila-bila masa. Niatkan supaya kita zikir tadi, kalau ada pahala di zikir kita tersebut, ada pahala di sebalik kita bacaan kita, minta Allah hantar penyembuhan dengan segera, tuan-tuan. Niatkan minta Allah hantarkan penyembuhan dengan segera. Dia zikirlah, contoh dari lantar. Buat banyak, Allah buat banyak. Jangan buat 10, jangan buat 100, buat banyak. Tapi kita boleh buat bila-bila masa. Kita buat bila masa. Pagi kita buat, lepas-lepas subuh kita buat sikit setelah amalan dia. Lepas tu tengah-tengah masak boleh buat lagi. Tengah-tengah basuh baju, tak mau perempuan. Tengah-tengah masak, tengah siang ikan, baca, tuan-tuan. Siang ikan jangan lupa baca selawat. Baru ikan sedap, tuan-tuan. Ini pelaris, tuan-tuan. Pelaris dalam Islam. Orang berniaga jangan lupa basuh beras, baca selawat. Basuh ikan, baca selawat. Siang ikan, baca selawat. Masuk garam, baca selawat. Masuk gula, baca selawat. Ini pelaris dalam masakan kita. Saya di rumah pun kita amalkan, tuan-tuan. Ambil garam, letak, tuan-tuan. Ni. Ambil garam, letak garam, tuan-tuan. Baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tabur garam. Basuh ikan, basuh ayam, cabut bulu ayam satu-satu. Entah kalau cabut lagi lah, tuan. Kalau ayam tua kena cabut, tuan. Ayam tua kena cabut. Saya suka kalau di rumah saya masak ayam tua, saya masak kari, tuan. Saya beli 2-3 ekor, saya akan letak dalam pressure cooker, tuan. Lebih kurang sejam, insya-Allah lembut lah, tuan. Boleh tarik sedap, tuan. Dia makan ayam tua ni macam makan ayam kampung lah, tuan. Macam ayam kampung. 100 pagi, 100 petang. Itu kalau 1 pagi, 1 petang biasa kita buat la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ayat untuk benteng diri juga, tuan-tuan, yang kita baca lepas sembahyang biasanya, tuan, lepas subuh, lepas maghrib, tuan-tuan. Tapi baca 100 kali pagi, 100 kali petang, atau 10 kali pagi, 10 kali petang. Bacalah, tuan-tuan, jadi amalan. Boleh juga baca biasa-biasa. Saya kalau lain lantas subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu, kadang-kadang saya kata baca 1000 lah, tuan-tuan. Baca 1000. Kadang-kadang depa nak nombor juga. Dia kata Ustaz bagilah berapa banyak. Saya kata saya bacalah banyak, janji buat banyak. Ada pernah saya sebut sekali, tuan, selalu cerita. Saya buat 1000. Ustaz gila ke apa so saya buat 1000? Saya dah tak sihat. Lepas tu Ustaz baca untuk saya. Saya kata kalau saya baca, saya lah sihat. Sebab saya akan dapat manfaat dia. Saya kata saya akan dapat manfaat dia. Puan bacalah pelan-pelan setakat yang dapat. Tapi dia bacalah, tuan-tuan. Dia baca. Allah bagi kesihatan pada dia, tuan-tuan. Buat banyak sikit, tuan-tuan. Dan istiqamah. Kita bila mana kita buat zikir, tuan-tuan, yang tidak memerlukan kita duduk lama, tak memerlukan kita menghadap contoh buku lama, biasa kita boleh bertahan lama. Kita boleh buat secara istiqamah, tuan-tuan. Kita boleh buat pagi sampai petang pun, tuan-tuan. Sambil tengok TV, sambil masak, sambil basuh, sambil melipat baju, sambil duduk enak kita baca. Sambil tengok cerita Korea, orang boleh baca, tuan-tuan. Tengok cerita Korea, tengok cerita, mata tengok tapi mulut baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu bila orang tanya, tengok cerita apa tu? Korea. Kisah apa ni? Entah.
Dia jawab entah tuan-tuan. Pasal apa? Sebab dia bukan tumpu sepenuhnya di situ. Dia duk zikir sebenarnya, tapi nak isi masalah apa? Mata tengok TV, cerita Korea tuan-tuan. Dia zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia baca tuan-tuan. Tapi mata tengok TV. Baca tak? Baca tuan-tuan. Sama dia pegang zikir ke, dia pegang tasbih ke, tak pegang ke, terpulang. Tapi buat banyak. Biasanya dalam satu ayat, dua ayat ni orang akan buat secara istiqamah sedikit tuan-tuan. Sebab ayat tak panjang, satu ayat tak panjang, dan dia boleh buat bila-bila masa. Yang ni tuan-tuan, peratusan dia untuk sembuh lebih cepat. Lebih cepat tuan-tuan, lebih cepat. Tapi kalau dia rajin buat yang banyak tu tadi, contoh dia baca satu buku ada 5-6 lai, 7-8 lai tuan-tuan. Dia baca tapi dia buat istiqamah. Setiap pagi dia buat, setiap petang dia buat, pagi petang buat, pagi petang buat. Contoh macam mak surat tuan-tuan, dia baca mak surat. Baca mak surat ni tempoh kalau penuh tuan-tuan, kita baca tu lama tuan-tuan, lama sedikit. Tapi kalau dia rajin nak buat, maknanya dia boleh istiqamah, silakan. Makin lama makin banyak tuan, bukan makin lama makin kurang. Bukan makin lama makin kurang. Lepas tu saya kalau baca, saya baca tu tuan-tuan. Kalau zikir pagi petang, yang arwah saya tinggalkan tu saja tuan-tuan. Zikir pagi, petang. Tu petang kadang-kadang miss. Dulu lah rajin tuan-tuan. Dulu rajin. Buat sebelum subuh. Saya punya tu kena buat sebelum subuh sepatutnya. Tapi sekarang ni saya dah buat jam 7 pagi sebab saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Pukul 7 pagi saya ada siaran sampai 7. Sekarang ni pagi saya tak lama tuan-tuan. Lebih kurang 40 minit lah. Lebih kurang 40 minit saja. Okey tuan-tuan, kita masuk fakta saka ni tadi tuan-tuan. Okey itu. Yang penting ialah kita benteng diri kita. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kita nak bacakan ayat Quran? Kenapa kita nak bacakan mukjizat Allah ni tadi tuan-tuan? Boleh baca manzil, boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh tuan ambil boleh. Baca manzil boleh, tidak ada masalah. Boleh manzil atau maksurat boleh baca tuan-tuan. Jadi kita boleh baca ayat-ayat sebab dia ada doa-doa dalam tu tuan-tuan. Dalam tu adalah doa-doa benteng diri, doa-doa benteng daripada sihir, benteng daripada gangguan-gangguan yang lain, saka apa semua tuan-tuan. Termasuk yang tu lah kata-kata zikir pagi, manzil kita baca pagi petang boleh tuan-tuan. Kita baca pagi petang ataupun maksurat. Dua-dua tu pun boleh. Itu kita baca. Tapi jadi istiqamah tuan-tuan. Buat istiqamah. Saya dah buat tuan-tuan ni. Buku saya. Ini pun saya dah photostat dah tuan-tuan. Dah photostat dah. Dia dah asal tuan-tuan. Begini je saya photostat tuan-tuan. Ni buku lama tuan-tuan sebenarnya ni. Berpuluh tahun dah tuan-tuan. Tapi sebab kita baca pagi petang je tuan-tuan. Kita baca pagi petang je. Dan ni tuan-tuan. Antara ayat benteng diri tuan-tuan. Biasa kita baca tuan-tuan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Tuan-tuan, ini antara ayat benteng diri. Antara ayat kita nak cegah. Tuan-tuan, ni saya amal daripada zaman pondok. Kawan-kawan lain mungkin pernah tengok saya baca atau tidak lah tuan-tuan. Ni. Kalau kawan-kawan satu sekolah yang akhir tahun tuan-tuan, depa dapat ni tuan-tuan. Yang duduk sama-sama sewaktu habis dah belajar. Saya dulu belajar 8 tahun tuan-tuan, 8 tahun di pondok. Bila habis tu kita ada belajar tasawuf lebih sedikit dengan almarhum guru saya, almarhum guru kami juga, ramai kawan kat sini, iaitu Ustaz Zahid tuan-tuan. Almarhum Ustaz Zahid. Kita pergi ke rumah dia tuan-tuan. Pergi ke rumah dia untuk kita belajar selama berapa minggu, 3 minggu ke 2 minggu tuan-tuan. Duduk rumah dia tuan-tuan. Belajar dalam inilah baru kita dapat daripada dia. Ini bukan dapat sewaktu duduk belajar di pondok betul-betul tuan-tuan. Waktu kita datang rumah dia baru dapat ni tuan-tuan. Baru Al-Ihsan nama dia tuan-tuan. Baru dapat. Jadi tuan-tuan, ni yang saya amalkan daripada dulu tuan-tuan. Daripada dulu sampai sekarang ni pun kita amal. Tapi nak kena sakit tu kerja Allah tuan-tuan. Yang penting kita ada usaha dah. Kita dah ada usaha. Sakit tak sakit, kena tak kena, jangkitan ke, macam saya tadi, positif COVID tuan-tuan.
Kita baca, tapi nak kena tak? Kena lah tuan-tuan. Tidak ada masalah. Allah nak bagi ujian pada kita. Allah nak suruh kita rehat. Rehat lah tuan-tuan, cuti. Allah suruh kita cuti, rehat. Duduk kat hospital tuan-tuan, makan, minum, semua free. Pakaian semua tak payah basuh. Semua orang basuh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bapa muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai satu tajuk dalam pada malam ini, iaitu cerita berkenaan dengan toyol. Ni toyol tuan-tuan termasuk dalam salah satu saka tuan-tuan. Toyol termasuk dalam salah satu cabang saka. Toyol ni untuk apa? Toyol ni daripada golongan jin juga tuan-tuan. Cuma dia lebih menyerupai kepada kanak-kanak. Toyol ni lebih menyerupai kepada kanak-kanak tuan-tuan, kebiasaannya. Dan toyol ni tujuan dia ialah untuk dijadikan khadam dia sebagai pencuri. Pencuri tuan-tuan. Pencuri dari segi toyol. Kita istilah kita panggil toyol tuan-tuan. Dia akan ambil duit orang, akan ambil macam-macam lah tuan-tuan. Nanti saya akan terangkan secara terperinci. Sebab kita terangkan malam ni semua, kita cerita malam ni semua. Tak sempat malam ni semua, kita tangguh malam besok, insya-Allah tuan-tuan lah. Okey, jadi tuan-tuan, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Bila cerita berkenaan dengan toyol ni tuan-tuan, dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia yang tertentu yang perlu diikut. Ini yang kata bila berkaitan dengan saka, bila berkaitan perjanjian makhluk halus tuan-tuan, dia mana-mana tuan-tuan, mana-mana toyol ke, hantu raya ke, peleset ke, apa-apalah tuan-tuan berkaitan dengan saka tuan-tuan, berkaitan dengan perjanjian makhluk halus, yang pertama sekali benda yang akan dia buat tuan-tuan ialah pesongkan kita. Kita tak boleh buat benda-benda wajib tuan-tuan. Biasanya sama juga dengan kes toyol pun. Pertama sekali tuan-tuan, syarat pertama sekali untuk ambil toyol tuan. Ini kita cerita syarat. Kita tuan nak kenal dulu toyol tu apa. Semua dah kenal lah kot tuan-tuan lah. Semua kenal lah. Toyol tu bagaimana tuan-tuan. Dia ceritakan ada bentuk orang, biasanya bentuk kanak-kanak. Warna hak, warna hijau tuan-tuan, warna hijau. Dia biasanya berlari bogel, telanjang bulat. Toyol tuan dibuat pelbagai. Ada yang dibuat daripada janin. Ada buat daripada janin, atau kita panggil sebagai anak kerak tuan-tuan. Anak kerak disalai. Janin yang keguguran tadi kadang-kadang dah cukup bulan. Kadang-kadang dah cukup bulan tapi ataupun dia meninggal. Keguguran ataupun meninggal. Ada orang kadang-kadang dia ambil kesempatan dan sekarang ni dia susahlah sikit. Kalau dulu mungkin tak ada rekod sangat tuan-tuan. Berkenaan keguguran tak ada rekod sangat. Kadang-kadang bila keguguran tadi umur 7 bulan. Umur 7 bulan tuan-tuan dah lengkap. Semua dah lengkap tuan-tuan. Hatta janin yang baru berapa bulan, 4-5 bulan pun dah mula nampak kepala, dah ada tangan, ada kaki, tapi lembek lah tuan-tuan. Tapi bagi yang dah hampir-hampir dah cukup bulan tuan-tuan, katakanlah dalam 7 bulan tuan-tuan. Dalam 7 bulan tadi tuan-tuan, waktu itu dah cukup anggota dah. Dah lengkap anggota badan manusia itu tuan-tuan. Dah nampak rupa bentuk manusia. Dia keguguran. Bila keguguran tuan-tuan, dulu mungkin mereka suruh minta tolong orang uruskan. Kebetulan orang tu pula dia memang teringin sangat dah benda tu tadi tuan-tuan. Dan dia ambil benda tu tadi tuan-tuan, diletakkan, disalai. Dia letak atas tempat para. Kalau saya panggil para, dapur kayu tuan-tuan. Dapur kayu atas tu diletak, dia disalaikan tuan-tuan. Macam tu dulu dia salai daging, salai ikan tuan-tuan. Bawah masak macam biasa, tapi atas tu dia sentiasa panas tuan-tuan. Dia sentiasa panas. Jadi dia kena asap, kena wap api daripada bawah dia secara automatik. Dia boleh tahan lama, dikeringkan, disalaikan tuan-tuan. Janin yang pertama. Ada yang kaedah kedua ni tuan-tuan, depa ambil beli secara beli terus. Depa tak perlu nak buat benda tu tadi, tapi ada jugalah benda-benda depa perlu buat perjanjian yang lain, tapi dibeli terus. Dulu tuan-tuan ada, wallah alam, ni cerita orang tua dulu. Dia ambil daripada Mekah lah tuan-tuan, tiang hitam. Nah, sekarang dah tak ada tuan-tuan, tiang tu semua warna. Dia panggil tiang jin tuan-tuan lah. Tiang jin. Di situlah dia ambil toyol apa semua, wallah alam tuan-tuan, wallah alam. Orang tua dulu. Dan sekarang ni ada ambil daripada orang lain, ambil daripada pengamal perubatan. Ambil daripada pengamal perubatan, yang pengamal perubatan dukun lah, perdukunan atau perbemuhan yang menggunakan kaedah khadam. Mereka pergi ambil, bayar pada dukun tu, katakanlah sekot 3-4 ribu atau 5-6 ribu atau 10 ribu tuan-tuan. Bayar kepada dukun tu tadi, dukun tu akan bagi khadam berbentuk toyol. Toyol tu kita balik ke rumah dan kena jaga. Dan antara perkara-perkara yang dia perlu buat untuk terus jaga toyol dia tu tadi tuan-tuan, untuk berdamping dengan toyol tu tadi, untuk bagi toyol tu dengar arahan dia tuan-tuan. Yang pertama sekali, tak boleh mengamalkan ajaran agama.
Pertama sekali tuan-tuan. Dia tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh apa. Dia nak minum arak ke tidak? Kadang tak minum tuan-tuan. Bukan jenis minum arak, rokok pun tidak tuan-tuan. Rokok pun tidak, minum arak pun tidak tuan-tuan. Benda-benda lain tak buat, tetapi perintah Allah yang berkaitan dengan agama yang wajib bagi setiap orang Islam, dia tak buat. Dia tak buat, terutama bab semayang tuan-tuan. Semayang dia langsung tak akan buat tuan-tuan. Dia tinggalkan terus. Sebab apa? Sebab dia perlu dampingan ni tadi. Ni saya laju sikit tuan-tuan. Yang kedua, tidak boleh membuat kebajikan atau kebaikan. Dia tak boleh sangat nak sedekah-sedekah orang, tak boleh sangat tuan-tuan. Dia duduk tuan-tuan, biasanya dia akan duduk jauh daripada orang lain. Dia akan duduk jauh daripada orang lain dan dia tak suka gaul pun dengan orang. Dia suka duduk bersendirian dia tuan-tuan. Dia suka mengasingkan diri. Orang yang begini tuan-tuan. Bersedia menyerahkan isteri untuk disetubuhi toyol atau menghisap susunya. Ini jenis. Ada juga toyol jenis minta orang ni tuan-tuan. Syarat dia isteri cuma makanan. Isteri tu letak tepi. Cerita makanan. Toyol ni ada perjanjian dia minta darah. Ada perjanjian dia minta susu. Susu pula bukan nak susu tak main, nak susu formula tuan-tuan. Susu formula tak mau. Dia nak susu ibu, susu gantung tuan-tuan. Dia nak susu cak gantung tuan-tuan. Dia nak bergantung tuan-tuan. Dia nak ngisap susu tu di badan tuan-tuan. Tak mau, dalam botol pun tak mau. Dia nak ngisap di badan. Ada yang perjanjian darah. Ada lagi yang lain tuan-tuan. Ada lagi yang lain. Dia bukan tu saja. Banyak tuan-tuan. Banyak. Tapi yang paling popular darah dengan susu. Dua ni yang paling popular tuan-tuan. Sebab tu orang yang berletoyol tuan-tuan, biasa kalau daripada gemuk dia akan jadi kurus dan dia boleh bawa kepada kematian tuan-tuan. Dia boleh bawa kepada kematian. Dan orang yang berletoyol tuan-tuan, kebiasaannya dia tak akan tunjukkan jari ibu, jari kaki dia. Dia tak akan tunjuk. Sebab biasanya darah dihisap melalui situ. Dihisap melalui jari kaki, ibu jari kaki tuan-tuan. Kebiasaannya. Dia tak akan tunjuk. Dan dia jarang bergaul dengan orang tuan-tuan. Dia jarang bergaul dengan orang. Sekali-sekala kita nampak tu pun mungkin dia keluar beli lauk, beli barang-barang keperluan. Yang selain ni dia akan duduk di rumah dia saja. Ataupun dia buat di sekitar rumah dia lah. Dia jarang bergaul. Kenduri ke apa dia tak main tuan. Biasa dia jarang. Lagi apa lagi tuan-tuan? Bersikap cinta kepada harta benda. Ni memang dia lah tuan-tuan. Menyediakan sajian untuk makanan toyol. Dia ada makanan-makanan khusus. Kalau perjanjian tadi dengan dia bagi darah dia tak cukup, mungkin ada benda-benda lain perjanjian dia perlu hidangkan, dia kena hidangkan tuan-tuan. Begitu juga rumah harus jauh daripada orang ramai dan kegiatan agama. Ni dia kata tadi tuan-tuan. Rumah biasanya dia duduk di jauh, dia menyendiri. Dia tidak akan gaul dengan orang tuan-tuan. Suasana rumah harus redup. Rumah dia ni kita tengok sunyi, gelap gelita je tuan-tuan rumah dia. Sediakan ruang atau bilik khusus yang berbau kemian sebagai tempat tinggal toyol. Harus bersikap lembut dan santun terhadap toyol, kerana toyol tu seperti anak kecil. Tuan-tuan. Kena manjakan dia tuan-tuan, kena manjakan dia. Kena belai dia. Harus membawa toyol berjalan-jalan mengikut kehendak toyol. Dia pun nak jalan juga. Tuan-tuan tengok macam mana budak kecil meragam nak jalan, macam itulah toyol tuan-tuan. Cuma bila toyol ni nanti dia tak akan buat kerja. Bila dia tidak dilayan, dia tidak akan buat kerja tuan-tuan. Bila tak buat kerja, tak masyuk lah tuan-tuan. Tak masyuk. Okey. Habis cerita berkenaan dengan syarat nak memiliki toyol. Kita nak cerita macam mana kehidupan toyol tu tuan-tuan. Pada malam ni, ini salah satu cabang saka ni tuan-tuan. Dampingan yang saya sebut tadi. Saka dampingan. Saka dampingan ni termasuklah toyol. Tuan-tuan. Okey. Toyol tuan-tuan. Bila sebut toyol tuan-tuan, harus diingat tuan-tuan bahawa dia yang budak tadi ialah menyerupai sahaja. Asal bentuk dia seperti mana bentuk jin. Bentuk jin. Jin ni dia boleh menyerupai pelbagai. Cuma toyol sinonim dengan kanak-kanak. Dia akan banyak menyerupai kanak-kanak. Dan toyol ni tuan-tuan, dia biasanya daripada golongan jin, dia boleh menyerupai asap. Sebab tu dia boleh masuk mana-mana lubang. Mana-mana yang ada lubang dia boleh masuk tuan-tuan. Boleh masuk, tembus dalam, korek buat keluar tuan-tuan. Ini toyol punya kerja tuan-tuan. Toyol punya kerja. Okey. Toyol ni tuan-tuan, ada beberapa kes yang saya pernah jumpa lah tuan-tuan. Beberapa kes saya pernah jumpa. Yang pertama kita nak tahu dia toyol ataupun tidak. Duit kita hilang di rumah. Duit kita hilang di rumah tuan-tuan.
Tuan-tuan cuba kira berapa keping yang hilang. Kemudian tanya jiran-jiran tetangga. Sama, tak kisah Melayu ke Cina ke India ke, tanya. Tanya jiran-jiran sebelah, jiran-jiran kita, lebih kurang dalam beberapa buah rumah. Sembanglah, sembang. Jangan tanya, kau ada toyo datang. Jangan. Tuan-tuan sembang macam biasa. Lepas tu tuan-tuan cucuk jarum sikit. Aku tahulah rumah aku ni, letak duit je kadang lupa kot, hilang je. Letak duit sini hilang. Aku ingat juga, tengok Allah lah, anak-anak ambil lah kot. Kalau ada jiran lain menyampuk, rumah aku kena. Itu toyol. Toyol dia buat kerja, dia buat projek, tuan-tuan. Dia buat operasi, dia bukan sebuah rumah. Toyol akan buat operasi, boleh katakan hampir setiap rumah. Mana-mana rumah yang dia nak tuju lah, tuan-tuan. Mana-mana rumah nak tuju. Dan tuan-tuan kira berapa banyak duit yang hilang. Ustaz, saya hilang dalam RM200, 4 keping. Tu bukan toyol. Tu toyol kepala hitam, tuan-tuan. Toyol kepala hitam. Toyol betul, dia ambil sekeping atau 2 saja. Kalau duit sekeping kita tu 100, mungkin paling banyak dia akan ambil 200 sahaja. Satu malam. Rumah kita. Dalam masa yang sama, dia pergi rumah sebelah. Dia ambil 2 keping, dia hantar, tuan-tuan. Dia hantar balik dulu. Dia hantar balik rumah dulu, nanti boleh datang lagi. Dia tak datang rumah yang sama pada malam tu. Dia tak datang rumah yang sama. Dia datang rumah yang lain pula. Kalau RM50, sekeping-sekeping, dia tidak akan ambil sampai 4 keping. Dia akan ambil RM100 saja. Mungkin sekeping kanan, sekeping kiri. Tuan-tuan. Budak-budak, tuan-tuan, dia mana pandai pegang duit. Banyak-banyak. Toyol sama konsep dia. Dia akan ambil sekeping kanan, sekeping kiri. Dia bawa balik, hantar. Kira mak dia kata tak cukup lagi lah, dia pun pergi lagi. Pergi rumah lain pula. Ini toyol, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hilang RM500, RM600 dalam satu malam, disimpan dalam peti lah apa semua, tuan-tuan, diletak dalam dompet, diikat, hilang juga, tu toyol kepala hitam, tuan-tuan. Kena hati-hati, tuan-tuan. Toyol kepala hitam. Saya pernah cerita di sini, tuan-tuan. Bagaimana pesakit datang mengadu bahawa duit dia hilang, sehingga kan dalam bank pun boleh hilang. Tapi bila di trace di bank, dia kata ada pengeluaran, sedangkan dia tak keluarkan duit tu tadi, tuan-tuan. Saya dah cerita, tapi saya nak ulang cerita ni, tuan-tuan. Saya suka ulang cerita ni, tuan-tuan. Ada satu ketika, tuan-tuan, datang hamba Allah ke rumah, pasangan suami isteri, tuan-tuan. Datang ke rumah, dan yang masalah dia si suami lah. Si suami mengadu bahawa duit dia selalu hilang. Duit dalam dompet dia hilang, dalam poket seluar dia hilang. Dan hilang dia tu kadang-kadang, terutama bila dapat gaji lah, dia kata. Bila dapat gaji tu hilang dia banyak, tuan-tuan. Dalam 400-500 kadang-kadang hilang. Dan sampaikan dia kata hilang bukan sekadar dalam dompet, bukan sekadar dalam rumah, kadang-kadang dalam bank pun boleh hilang. Dia kata kuat betul toyo ni Ustaz, kuat betul orang ni. Saya dah senyum dah. Saya tidaklah cakap terus dengan dia. Saya pun tanya, ni kena buat pagar rumah lah kalau macam ni. Cuma tak bawa barang, abang pergi beli barang boleh? Rumah tinggal lah, nanti saya boleh sembang-sembang rumah. Nanti rumah saya tolong tengokkan jugalah. Saya kata, saya panggil rumah saya keluar nanti. Saya kata. Dia pun, okey Ustaz, nak barang apa? Saya pun kirimlah 2-3 barang. Dia pergi beli. Dia keluar dari pagar, start je kereta. Saya tanya bini dia, tuan-tuan. Saya tanya terus bini dia, tuan-tuan. Saya tanya, puan, kenapa ambil banyak sangat? Dia terkejut, tuan-tuan. Dia terkejut. Lepas tu dia tahu dah, saya dah tahu, tuan-tuan. Dia terkejut, tuan-tuan. Tiba-tiba saya tanya kat dia, puan, kenapa ambil banyak sangat? Mula-mula macam dia nak menafikan lah. Macam dia kata, tak ada apa Ustaz. Tak ada dah. Saya tak tahu. Tapi, puan, saya buat rawatan lama dah, saya kata. Saya buat rawatan lama dah. Toyol tak ambil banyak, tuan. Puan, melainkan kalau ada benda lain yang ambil. Kenapa puan ambil banyak sangat? Bila kita dah cakap 2 kali, baru dah cakap, yalah Ustaz. Dia nak ulang ngadu, tuan. Yalah Ustaz, suami saya tu kerja okey Ustaz. Dia bagus, seorang yang penyayang. Cuma satu Ustaz, dia kedekut. Dia kata, Ustaz, ada ke patut Ustaz? Saya nak jaga rumah dengan belanja anak, belanja dapur, belanja semua. Dia bagi saya dalam RM200 dia Ustaz.
Untuk anak 3-4 orang ni RM200 dia bagi Ustaz. Mana cukup dia tahu. Itu macam mana puan buat? Biasa kalau balik ke rumah tu saya raba lah poket dia tahu. Dia tengah-tengah mandi, saya buka dompet dia, saya ambil dalam 2-3 keping. 2-3 keping satu-satu ya, 100 ke 50 saya ambil banyak sikit dalam 2-300 ya tuan-tuan. Dia kata dia ambil 2-300. Lepas tu dekat bank kadang-kadang suami saya balik tidur. Dia kata tengah hari kadang-kadang rumah saya tak jauh dengan tempat kerja suami dia tahu. Suami bila balik rumah kadang-kadang tengah hari dia tidur. Dia tidur tengah hari tu. Waktu dia tidur tu biasa anak-anak dah tahu dah. Saya akan keluar pergi cucuk duit dia, saya akan ambil lagi. Biasa dalam poket saya ambil sikit, dalam bank saya ambil sikit. Jadi dapatlah dalam sebulan 4-500. 4-500 tau sebulan tuan-tuan dia ambil. Sebab tu suami tadi parah tuan-tuan, parah. 4-500 dia ambil, dia ditampung tuan-tuan suami tuan. Sebenarnya tanggungjawab suami, tapi suami bagi tak cukup. Dia bila pernah minta banyak kali, tapi suami dia mungkin tak layan apa kata tuan-tuan. Dia ambil tindakan yang sedemikian. Okeylah tuan-tuan. Lepas tu suami dia pun sampai balik, kita pun ceritalah, saya pun buat rawatan gini macam ni lah bang. Saya kata mungkin ada toyolnya. Saya kata gitu lah tuan. Mungkin ada toyolnya di rumah. Cuma macam ni, dia ada satu je kaedah untuk elakkan toyol ambil, dia tahu. Dan kita pun rasa mungkin tenang hati sikit daripada toyol tu ambil, dia kata. Daripada toyol tu ambil, langsung hilang begitu saja. Macam ni bang, ada satu kaedah. Saya tanya, abang biasa bagi ke anak-anak dengan suami dengan isteri berapa? Dia kata tak banyak lah Ustaz. Tengok dalam kadang-kadang 200, 200 setengah, 300. Dia kata gitulah, sampai 300 dia kata. Isteri dia jeling je saya. Takut saya cerita tuan. Tapi takkanlah saya nak cerita. Dia orang akan bergaduh kalau saya cerita tuan. Saya kata macam ni bang, ada solusi dia, ada jalan penyelesaian dia macam ni. Kita bila Allah bagi rezeki, kena banyak sedekah. Saya kata kena banyak sedekah. Saya sedekah Ustaz ke masjid. Tu lain kata. Hak tu untuk diri sendiri. Sedekah untuk diri sendiri tu lain saya kata. Iaitu masjid ke surau ke tu diri sendiri. Macam ni bang. Gaji abang agak-agak berapa bang? Dia pun ceritalah gaji dia gini, certain amount, agak besar juga gaji dia. Okey. Macam ni bang. Jalan yang paling baik sekali abang sedekah, tapi jangan sedekah orang luar. Sedekah pada anak-anak ataupun pada isteri yang ni abang ni belanja bulan ni 300, 200 atau 300 belanja bulan ni abang tambah ni abang sedekah ya. Sebenarnya itu memang tanggungjawab dia tuan-tuan. Tapi bila kita cakap sekarang dia tak boleh nak terima. Kita cakap anggap sedekah. Nanti abang sedekah yang ni automatically dia takkan ambil lagi. Toyol takkan ambil lagi saya kata. Itu berapa saya nak sedekah? Janganlah sedekah 50 saya kata. Dengan gaji abang ni saya rasa mungkin dalam abang dah bagi belanja katalah 300. Kalau abang 300 abang tambah lagi 200. Kata 200 ni yang ni sedekah abang untuk ayah nak beli apa-apa, untuk anak-anak. Jadi 500 dah sebulan dia bagi tuan-tuan. Secara tak langsung dia bagi 500 sebulan. 300 dia bagi hak memang dia kata tanggungjawab dia. Yang 200 lagi tadi dia kata nak sedekah tuan-tuan. Selesai masalah. Isteri senyum. Isteri senyum. Berlaku lagi tak lepas tu 2-3 minggu tanya bang macam mana bang, okey tak? Toyol datang lagi. Alhamdulillah Ustaz, lepas tu tak ada lah Ustaz. Saya balik itu hari kebetulan dekat gaji dah dia kata. Dekat gaji saya pun terus ingat pesan Ustaz yang 300 saya bagi belanja. 300 saya bagi belanja dan saya cakap macam Ustaz cakap lah dia kata. Saya kata yang ini bang sedekah pada bulan ni untuk yang nak beli apa-apa ataupun untuk anak beli apa-apa. Senyumlah isteri tuan-tuan. Cukuplah 500 tuan-tuan, 500. Kadang-kadang lauk pergi beli sekali tuan-tuan, kadang-kadang cuma belanja anak-anak, belanja diri sendiri. Isteri pun senang hati tuan-tuan. Penyelesaian dia. Kadang-kadang kita kena psycho tuan-tuan, kena psycho. Kes-kes begini kita kena psycho. Kita tak boleh taburkan, tak boleh tarik habis tepung tadi tuan-tuan. Tarik rambut dalam, tepung. Rambut tak putus, tepung tak selerak tuan-tuan. Itu kaedah dia tuan-tuan. Kita guna psikologi tuan-tuan. Jadi hubungan dia orang pun okey tuan-tuan. Lepas tu dapat isteri senyum, suami pun duit tak hilang lagi, happy tuan-tuan. Ini kaedah tuan-tuan. Bukan semua toyol. Sebab toyol hamba yang ambil biasa je kanan sekeping, kiri sekeping, 2 keping. Kalau sekeping 100-100 jadi 200, kali 50 jadi 100. Itu yang dia biasa ambil. Dan biasanya tuan-tuan kalau tuan-tuan tanya jiran-jiran tuan-tuan ceritalah letak duit lupa kot. Entahlah hilang lagu tu, cari menyapu tak jumpa. Kalau ada juga jiran kata rumah aku pun sama. Tu toyol. Itu toyol. Tapi kalau dia ceritalah rumah aku
Tak banyak hilang. Itu hari aku letak atas peti sejuk RM50. RM50 letak peti sejuk. Aku bangun pagi Rabu dah tak ada dah dia tahu. Malam letak bangun pagi dah tak ada RM50 tuan-tuan. Dia ambil. Okey. Itu kalau ramai orang bercerita hilang duit, itu toyol. Tapi kalau rumah dia je asyik hilang, tu bukan toyol, tu toyol kepala hitam, tuan-tuan. Jadi cukup setakat itu pada malam ini, tuan-tuan. Kita berhenti mengejut berat mengejut malam ni. Cukup setakat itu saja, tuan-tuan. Dia ambil sedikit, mungkin tak mau bagi orang perasan kot duit hilang atau banyak rumah lagi dia nak curi. Biasa banyak rumah, tuan puan. Biasanya banyak rumah dia akan ambil sikit-sikit. Jadi dia bergantung, sebenarnya toyo ni bergantung pada, kalau biasa sekarang ni belilah tuan-tuan yang beli. Contoh dia beli harga toyo tu 3,000, biasa dia akan dapat collection satu malam lebih kurang dalam 3,000 ataupun separuh daripada 3,000. Paling sedikit separuh daripada 3,000, tuan-tuan. Bergantung pada dia beli tadi. Kadang-kadang tu bergantung perjanjian, tak pun mak nak 2-300 ya setiap malam. Dia pergi cari 2-300, tuan-tuan. Dia tak ambil dah sampai 2-3,000 tadi, tuan-tuan. Begitu. Dia ikut pada perjanjian dia. Tapi biasanya orang akan ambil had maksimum. Orang tak akan ambil sikit-sikit. Orang akan ambil had maksimum sampai 3,000. Contoh 3,000 lah satu malam, tuan-tuan. Waktu dia tak kerja apa pun, tapi macam-macam barang kemas nak kau sampai sini. Okey, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, mohon maaf jika terkasar bahasa, terlepas cakap, terlepas kata. InsyaAllah malam besok kita sambung lagi bab toyol ni. Malam besok kita cerita lagi bab toyol. Tuan-tuan, terima kasih bersama dengan saya, bersama dengan Majrah, bersama dengan Majrah HQ. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada toyol. Nanti kita bagi tahu, saya bagi tahu nanti esok ataupun lusa, mana ada kesempatan saya akan cerita kaedah nak tangani toyol tu bagaimana, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sekali lagi mohon maaf, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada kelemahan diri saya. Tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan laukana bainana. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all kerana Allah. Sayang anda kerana Allah.